يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. صدق Allahul Azim. Maka tidaklah ada yang beriman kepada Nabi Musa melainkan sebilangan kecil dari keturunan kaumnya. Itu pun dengan keadaan takut kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaum mereka, menyeksa mereka. Kerana sesungguhnya Fir'aun bermaharajalela di bumi dan sebenarnya ia dari orang-orang yang melampaui batas. Dan Nabi Musa pula berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau sungguh kamu beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Jika betul kamu orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Lalu mereka berkata, kepada Allah jualah kami berserah.
Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami landasan fitnah, kesengsaraan bagi kaum yang zalim ganas. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari angkara kaum yang kafir. Dan setelah itu kami wahyukan kepada Nabi Musa serta saudaranya Nabi Harun, hendaklah kamu berdua mendirikan rumah-rumah di Mesir untuk menempatkan kaum kamu. Dan jadikanlah rumah-rumah kamu tempat sembahyang, serta dirikanlah sembahyang di dalamnya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman, bahawa mereka akan diselamatkan dari kezaliman Fir'aun dan kaumnya. Dan Nabi Musa pula merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami, kemewahan yang engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka dari jalan-Mu dengan sebab kekufuran mereka. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan meteraikanlah hati mereka sehingga menjadi keras membatu. Maka dengan itu mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua. Oleh itu hendaklah kamu tetap menjalankan perintahku seterusnya. Dan janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui peraturan janjiku. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Yunus. Surah yang ke-10, juzuk yang ke-11. Pada ayat yang ke-83 sehingga ayat yang ke-89. Ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini masih lagi menceritakan episod ketiga dan episod yang keempat yang berkaitan pertentangan Nabi Musa dengan Fir'aun dan para pemimpinnya. Pada episod pertama yang telah kita jelaskan bagaimana hiwar perdebatan antara Musa, Harun dan Fir'aun berserta dengan kaum pemimpin-pemimpinnya, yang berakhir dengan tuduhan Fir'aun kepada Musa bahawa dia seorang ahli sihir. Maka Musa AS membantah dan menyatakan perbezaan antara mukjizat dan sihir yang dituduh oleh Fir'aun. Episod kedua semalam kita ceritakan bagaimana pertembungan antara ahli sihir dengan Nabi Allah Musa yang berakhir dengan keimanan semua ahli sihir yang sujud kepada Allah dan tidak takut kepada ancaman serta hukuman yang diberikan oleh Fir'aun laknatullahi alaih. Dan episod ketiga pada malam ini dan episod keempat menceritakan bagaimana sebahagian daripada kaum Fir'aun itu beriman kepada Allah. Namun ia sebahagian kecil, dalam keadaan penuh ketakutan, dalam keadaan penuh kebimbangan. Dan bagaimana Musa AS merawat kebimbangan ini dan merawat ketakutan yang melanda orang-orang yang beriman, khususnya mereka-mereka yang dekat dengan Fir'aun di kalangan ahli keluarga, di kalangan orang yang berada dalam istana Fir'aun, dan juga secara umumnya Bani Israel. Dan episod keempat yang menceritakan bagaimana Nabi Allah Musa AS berdoa. Doa Nabi Musa diaminkan oleh Harun alaihissalam supaya Allah Ta'ala memusnahkan Fir'aun dan memusnahkan pemimpin-pemimpin yang menyokong Fir'aun, memusnahkan harta benda mereka. Dan Allah Ta'ala memberi khabar gembira bahawa doa itu diterima. Dalam proses penerimaan doa itu, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk terus bekerja berdakwah dan terus berusaha untuk menghadapi kejahatan-kejahatan Fir'aun dan para pemimpinnya dan menyelamatkan orang-orang yang beriman di kalangan sebilangan kecil keluarga Fir'aun itu sendiri dan kalangan Bani Israel. Ini episod yang ketiga dan episod keempat yang kita akan bacakan, yang kita akan tafsirkan. Baik, Allah berfirman, "Fama amana li Musa."
Dan tidak beriman kepada Nabi Allah Musa illa dzurriyyatun min qaumi, melainkan sebahagian kecil daripada zuriat kaumnya. Yang dimaksudkan sebahagian kecil ini, para ulama menyatakan mereka ialah yang pertama Asia, iaitu isteri kepada Firaun sendiri yang beriman. Wa qazinuhu, dan juga penjaga khazanah Firaun, yakni penjaga stor Firaun, pembendaraan Firaun. Dan yang ketiga ialah isteri kepada penjaga itu. Yang pertama ialah Asia, yang kedua penjaga stor Firaun, yang ketiga ialah isteri pada penjaga stor tadi, yang keempat ialah Masyitah dan juga suaminya. Dan yang kelima ialah mukmin ali Firaun, iaitu salah seorang keluarga Firaun yang memegang jawatan. Dia beriman kepada Nabi Allah Musa AS. Namun mereka berada dalam ketakutan. Kerana Firaun terus melangsungkan kesombongannya dengan mengenakan hukuman-hukuman yang keras. Di mana Firaun telah tunjukkan kejahatannya dengan membunuh ahli sihir di khalayak ramai. Dipasungnya ataupun disalibnya ahli sihir, dipotong tangan dan kakinya dan kemudian dibunuh. Disaksikan oleh khalayak ramai untuk menggerungkan, untuk menakutkan siapa sahaja yang beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi Allah Musa dan Harun alaihimassalam. Maka Allah Ta'ala menyatakan, wa inna Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu la'alim fil ard, benar-benar sombong. Wa innahu laminal musrifin, dan dia benar-benar di kalangan orang-orang yang melampaui batas. Pertama, melampaui batas kerana dia mengaku Tuhan. Yang kedua, melampaui batas kerana dia memperhambakan keturunan Nabi-Nabi. Kerana Bani Israel ini ialah keturunan Nabi Allah Yaqub dan keturunan Nabi Allah Yusuf. Bahkan keturunan Nabi Allah Ishaq. Ini ialah musrifin, yakni sifat melampau. Dan yang ketiga, melampau Fir'aun kerana membunuh. Dia membunuh siapa sahaja yang tidak mahu mempertuhankannya. Sebagaimana yang dilakukan kepada ahli sihir yang beriman. Maka Nabi Allah Musa dalam merawat kebimbangan sebahagian yang beriman di kalangan yang dekat dengan Fir'aun, yang berada dalam istana Fir'aun, dan sebahagian pula yang memang selalu ditindas dengan sejarah yang panjang. Bahkan disebut oleh sebahagian ahli sejarah, Bani Israel ditindas selama 400 tahun. Semenjak Nabi Allah Yusuf AS wafat, maka bermulalah penindasan Bani Israel. Sehinggalah Fir'aun bermimpi diruntuhkan kerajaannya, maka bermula penindasan fasa yang kedua yang lebih teruk dengan membunuh bayi-bayi lelaki. Dan sehingga Allah Ta'ala mengutuskan Musa, bermula fasa baru pula. Fasa di mana Musa menjadi benteng kepada Bani Israel dalam berdebat dengan Fir'aun. Yang didapati tindakan Fir'aun lebih keras dengan pembunuhan ahli sihir yang beriman sebagai satu amaran. Baik, bagaimana Musa merawat ataupun menunjukkan jalan kepada orang beriman? Strategi. Kerana keimanan ini bukanlah bila kita beriman kita pun tunjuk berani melampau tanpa kita berstrategi. Di sini nak ajar kepada kita, walaupun kita berjuang mempertahankan kebenaran, kita tak boleh berani bodoh. Berani bodoh ni maksudnya berani tanpa strategi. Apapun dalam dakwah, walaupun kita dijanjikan kebenaran, pertolongan Allah, namun mesti berstrategi. Nabi SAW dijanjikan kemenangan, tetapi Nabi berstrategi dalam berhijrah. Bersembunyi dalam gua, menyediakan unta yang laju, yang pantas, menggunakan dalil jalan atau penunjuk jalan yang bijak, melalui jalan yang tak pernah dilalui, sehingga Rasulullah sampai di Quba dahulu sebelum terus ke Madinah. Ini semua strategi. Walau berani, Islam tak ajar kita atas dasar kita berani, atas dasar kita benar, lalu kita berjuang tanpa strategi. Kerana kebenaran mesti ditegakkan dengan strategi. Sebab itu disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, al-haqqu bila nizam yaghribuhu al-batil bin nizam.
kebenaran tapi tidak ada peraturan, tidak ada strategi, akan dikalahkan dengan kebatilan yang ada strategi. Kita tahu orang kafir berada dalam kebatilan, bahkan berada dalam laknat Allah. Tapi kenapa mereka memenangi siri-siri perjalanan hidup di dunia ini? Kerana mereka berstrategi. Manakala kita tidak berstrategi, bahkan sebahagian kita langsung tidak tahu bagaimana nak berstrategi. Maka di sini Nabi Allah Musa pertama ditanamkan akidah dahulu. Dikuatkan dengan berkata, wa qala Musa, dan Musa berkata, ya qaum, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau benar kamu beriman kepada Allah. Maka kewajiban orang beriman dalam semua tindakan dan hal mereka. Bukan syarat bagi seorang yang beriman kepada Allah. Fa'alaihi tawakkalu, maka hendaklah mereka bertawakal. In kuntum muslimin, kalau benar kamu orang Islam. Baik, syarat tawakal mesti Islam. Orang kalau tak Islam, tawakalnya tak sah. Macam kita sebut syarat untuk sembahyang, mesti Islam. Kalau orang tu tak Islam, lalu di sembahyang sah tak? Tak sah. Ini menunjukkan tawakal sifat orang Islam, bukan sifat orang kafir. Orang kafir dia tidak ada tawakal. Andai kata dikata saya pun tawakal pada Allah, maka tidak sah tawakalnya. Sama sebagaimana kalau ada orang kafir di sembahyang zuhur, di sembahyang sah. Dia puasa sebulan Ramadan, apakah sah? Tidak sah. Di sini Nabi Allah Musa menyebut dua perkara. Pertama iman, yang kedua Islam. Pertama Nabi Musa berkata, kalau benar kamu beriman pada Allah. Kerana iman yang sebenar akan menjadikan seorang yakin pada Allah. Fa'alaihi tawakkalu, maka ke atas Allah hendaklah kamu menyerahkan urusanmu. Kemudian Nabi Allah Musa menyebut, in kuntum muslimin, kalau kamu kaum yang Islam. Yakni yang dimaksudkan Islam di sini ialah kalau kamu benar-benar taat dan patuh pada Allah, menundukkan diri kamu. Artinya tuan-tuan sekalian, dalam proses dakwah ini, maka akan ada ujian, akan datang pelbagai tribulasi yang melanda. Maka ketika itu, iman yang sebenar akan membawa kepada nilai tawakal pada Allah. Kemudian Islam pula akan menjadikan seorang itu tetap tunduk dengan segala perintah Allah yang datang. Sembahyangnya, puasanya, zakatnya. Ini perkataan Islam dalam ayat in kuntum, bila Nabi Allah Musa AS berkata in kuntum muslimin, kalau kamu Islam. Maknanya, iman yang betul mesti tawakal. Dan tawakal itu sempurna dengan kita terus melaksanakan perintah Allah tanpa kita mencuaikannya. Maknanya sampai waktu solat, solat. Jangan sebut tawakal, solat tidak. Jangan sebut tawakal, sedekah tidak, atau zakat tidak. Jangan sebut tawakal, tutup aurat tidak. Kerana perkataan muslimin di sini artinya tunduk pada seluruh perintah Allah yang datang. At-takalif as-sadirah. Segala takalif yang keluar, yang datang daripada Allah Ta'ala, maka ini benar orang bertawakal. Ia bermula daripada amalan hati, kemudian terjemahan kepada amal anggota badan. Amal jawarih. Itu dengan perkataan Islam di sini. Sebab kita semua tahu makna Islam, iaitu al-inqiyad wal-imtithal li awamirillah. Iaitu tunduk dan patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka itu maksud Islam. Jadi Nabi Allah Musa akan dua benda. Pertama, tuntutan iman tawakal. Yakin sungguh-sungguh. Serah urusan ini kepada Allah. Yang kedua, bahawa antara yang menyempurnakan makna tawakal, laksanakan perintah Allah. Jangan duk tawakal sembahyang tidak. Tawakal puasa tidak. Tawakal aurat pun tak tutup. Maka ini tidak sempurna. Kemudian kata Musa, Allah cerita lagi. Faqalu 'alallahi tawakkalna, dan berkatalah orang-orang beriman, ya, ke atas Allah kami bertawakal. Kata orang beriman di sini iaitu orang-orang yang beriman yang ikhlas kepada Allah. Kata ulama tafsir, li'annahum kanu mu'minina mukhlisin. Yang jawab spontan ini tanpa penangguhan, orang yang ikhlas. Sehingga Allah menyebut faqalu, fa di sini untuk menunjukkan sesuatu yang segera berlaku. Fa li ta'kid. Artinya bila Musa cakap macam tu, spontan mereka jawab. Faqalu, kerana seorang yang benar-benar ikhlas, antara sifat mereka bersegera menyambut dan melaksanakan perintah. Dia tak adalah nak fikir dululah, tengok dululah. Esok-esok lah tengok saya nak tawakal ke tak nak tawakal.
Mereka yang benar-benar ikhlas kepada Allah, mereka akan ada sifat musara'ah. Apa maksud musara'ah? Segera. Contoh, kalau kita benar ikhlas dalam setiap perkara, kita pasti nak buat benda itu cepat, segera. Kita memang ikhlas dalam derma, pantang orang minta tolong, kita tolong. Kita tak tunggu nanti lalu esok lusa. Tengoklah boleh gaji kot. Tengoklah kalau dapat bonus tahun ni, saya sedekah lah. Orang ikhlas terus. Bila sampai peluang-peluang untuk dibuat baik, dia tak akan tangguh. Kerana itu Allah menyebut secara spontan orang beriman ni menyahut seruan Nabi Musa, faqalu 'ala Allahi tawakkalna. Ya, ke atas Allah kami tawakal. Kemudian mereka berdoa. Baik, di sebalik kita bertawakal pada Allah, itu amalan hati. Dan amalan itu juga perlu disempurnakan dengan ketaatan pada Allah. Dan ia akan menjadi bertambah kukuh dan kuat bila kita terus berdoa pada Allah. Maka doa orang ikhlas ini, Rabbana, Tuhan kami, la taj'alna, jangan jadikan kami fitnatan, sasaran, lil qaumiz zalimin, bagi kaum yang zalim. Sebab orang jahat memang dicari orang Islam dia nak buli. Yang sejarah umat Islam dibuli bukanlah sejarah baru. Bermula zaman Nabi Nuh lagi umat Islam dibuli. Sampailah umat Islam zaman Nabi Musa dibuli. Sampailah pada umat Nabi Muhammad SAW dibuli. Dan sampailah umat Islam kehilangan kuasa kerajaan khilafah, maka umat Islam dibuli. Bahkan kalau kita dengar suara-suara hak asasi, kebebasan bersuara hanya untuk mereka orang kafir, bukan untuk orang Islam. Kebebasan berpakaian hanya untuk mereka. Bila orang Islam mula berpakaian menutup aurat, lalu mereka menentangnya. Tidak ada kebebasan berpakaian. Bila umat Islam menuntut membina masjid, tak ada kebebasannya. Mereka menghalang pembinaan masjid di beberapa tempat. Ya, slogan-slogan yang menunjukkan kebebasan hanya untuk dinikmati oleh orang kafir. Tapi bila orang Islam, mereka nafikan kebebasan bersuara, kebebasan menubuh parti politik, kebebasan dalam menegakkan syariat Islam, kebebasan dalam berpakaian, kebebasan dalam ekonomi. Semua mereka sekat. Tapi mereka cerita tentang hak kebebasan. Maka umat Islam dibuli. Sehingga umat Islam menjadi asing dan dagang. Bahkan ajaran Islam juga menjadi asing dan dagang. Ini disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Bermula Islam dagang, asing, tak dikenali. Kemudian kuat, hebat. Kemudian Islam kembali tidak dikenali. Ajaran Islam tidak dikenali. Ya, umat Islam ramai. Bal antum yauma idzin katsir walakin husaun ka husais sayd. Orang Islam ramai, jumlah kamu macam buih, kata Nabi SAW. Tapi hukum Islam tak ada. Ajaran Islam ditinggalkan. Orang Islam sendiri yang jauh dari Islam. Maka ini ujian Allah kepada orang beriman. Dan orang kafir mengambil peluang membuli orang Islam. Maka Allah Ta'ala cerita doa orang beriman yang ikhlas. Sewaktu Musa mengajar pada mereka tawakal pada Allah dengan sebenar-benar, mereka kata, ya kami tawakal dan kami berdoa pada Allah Tuhan kami. Jangan jadikan kami sasaran kaum yang zalim. Wa najjina, dan selamatkan kami birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, minal qaumil kafirin, daripada kaum yang kafir. Di mana Allah Ta'ala menceritakan, yang pertama doa, jangan jadikan kami sasaran kepada orang-orang yang zalim. Itu orang zalim mengatasi kami. Orang zalim ini menang melawan kami. Lalu mereka memfitnah agama kami. Dan selamatkan kami dengan rahmatmu, yang daripada segala tipu daya mereka. Dari segala kejahatan-kejahatan mereka. Dengan rahmatmu ya Allah. Itu daripada perbuatan kaum kafir. Allah menyebut, pertama kaum zalim, yang kedua kaum kafir. Ia kaum yang sama, kaum Fir'aun. Apa beza zalim dan kafir? Ada pun zalim kerana menjadikan orang Islam sebagai sasaran. Tanpa sebab melainkan orang beriman pada Allah. Ada pun kaum kafir, itu mereka buat tipu daya helah untuk memesongkan akidah umat Islam. Sifat orang zalim menindas. Sifat orang kafir ini cuba menyelewengkan kebenaran yang dipegang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa auhayna ila Musa, dan kami mewahyukan kepada Musa, wa akhi, dan Harun, antabawwa'a liqaumikuma, untuk mengadakan, menempatkan kaum kedua-duanya di Misra buyuta, di Mesir itu, di negara Mesir buyuta, yang ni buat rumah-rumah, bina rumah-rumah, bina penempatan,
Kata Allah, waj'alu buyutakum kiblah, dan jadikan rumah-rumah kamu itu kiblat. Maksudnya arahkan rumah kamu menghadap kiblat dan bersembahyang di dalamnya. Wa aqimus solah, dan dirikan solat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah khabar kepada orang beriman. Oleh kerana bila Firaun ini zalim dan Firaun ini yang kafir, dia berusaha untuk menjauhkan umat Islam daripada ajaran yang sebenar dan daripada mempraktikkan agama. Maka umat Islam ketika itu terpaksa menyembah Allah dalam keadaan bersembunyi. Sebagaimana berlaku kepada semua Nabi yang diutuskan, pada fasa pertama dakwah mereka, sebelum Allah Ta'ala beri kemenangan, mereka buat ibadat secara rahsia, secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana Rasulullah sembahyang di lembah-lembah Mekah, menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah, bergerak secara sembunyi selama beberapa tahun. Atau kalau kita baca sirah Nabi kita Muhammad SAW selama 3 tahun, dakwah secara sembunyi. Dan berlaku pula pemulauan 3 tahun yang menjadikan Rasulullah terpaksa solat di lereng-lereng bukit, di lereng-lereng gunung Mekah. Sama juga kepada kaum Nabi Musa. Untuk mengelakkan kejahatan Firaun dan para tenteranya, dalam bila nampak kaum Nabi Allah Musa yang beriman kepadanya ini sembahyang, melakukan ibadat, maka nescaya mereka akan menzaliminya, menangkapnya, memenjarakannya atau membunuhnya. Maka Allah perintahkan supaya Nabi Allah Musa AS mengarahkan orang-orang yang beriman supaya sembahyang di rumah masing-masing. Dan masing-masing menetapkan kiblatnya. Dan kiblat waktu itu ialah Baitul Maqdis. Musa mengarahkan kaumnya supaya menghadap Baitul Maqdis. Dan orang-orang beriman sembahyang di rumah masing-masing. Kan itu para ulama mengambil istinbat di sini tentang harus melaksanakan solat di rumah. Bila ada keuzuran-keuzuran yang berupa ketakutan atau berupa ancaman atau berupa kesakitan atau juga berupa kezaliman pada pemimpin atau bimbangkan harta ataupun tubuh badan, maka harus solat di rumah. Sebagaimana yang kita alami, sebagaimana yang berlaku kepada kita. Itu dengan pandemik. Untuk fasa pertama kita digalakkan sembahyang di rumah. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma solat di rumah bila dia terpaksa jaga orang sakit. Tuan-tuan, bila solat di rumah, apakah makna dia tak afdal? Seorang yang diuzurkan untuk tidak datang ke masjid untuk solat berjemaah, dia mendapat pahala berjemaah. Dengan syarat ada keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Keuzuran-keuzuran ini setengah ulama menyeraikan 8 keuzuran. Sebagaimana dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau kita menyebut secara umum, keuzuran tersebut seperti ketakutan yang melampau. Takut yang melampau. Takut apa tuan-tuan sekalian? Ya, kita takut yang berkait dengan keselamatan. Kesihatan tubuh badan kita misalnya. Bimbang. Dengan wabak yang melanda, takut terkena kita. Kita bimbang. Sebab ada banyak orang kena. Sebab setiap ketakutan kita memanglah ada asas. Dah tengok ni merebak, maka kita tak. Ataupun juga kerana kita sendiri sakit. Kita sakit. Yang menjadikan kita tak boleh nak bergerak bebas, bergerak banyak. Ataupun kita bimbang sakit kita bertambah kalau kita pergi masjid. Bertambah. Sebab kita kena jalan, kena bergerak. Kalau di rumah tu kita tak bergerak sangat, tak bertambah sakit. Imam kita sakit atau bertambah sakit. Ataupun kita bimbangkan kepada pemerintah yang zalim. Ada pemerintah jahat, dia nak rampas harta kita, dia mungkin nak aniaya tubuh badan kita. Maka ketika itu, ataupun dia tidak berlaku adil dalam hukumannya, dia nampak dia ditanya, ditangkap misalnya. Sebagaimana berlaku di banyak negara Islam. Bila orang Islam jadi minoriti dan pada pemimpin itu orang-orang kafir, mereka sentiasa suspicious dengan orang Islam. Mereka tengok Islam, mereka soal siasat. Mereka soal jawab. Seolah-olah orang Islam ni ancaman kepada keselamatan. Sebagaimana berlaku di Xinjiang. Nak pergi surau pun tak boleh, ke masjid pun tak boleh. Kan dasar komunis yang memandang serong orang Islam. Mereka menggunakan dasar yang dibuat oleh Amerika, melihat orang Islam sebagai pengganas. Istilah yang sama untuk membendung kebangkitan umat Islam di Xinjiang. Yang keluar nak pergi sembahyang kena tangkap. Yang pergi haji, balik haji kena tangkap. Ada seorang peniaga yang terkenal di Xinjiang, orang kaya. Dia pergi haji. Dia balik dan ditangkap dan dipenjara.
Tidak dia tahu beritanya sampai hari. Kekejaman. Kalau dengar ada yang derma-derma ke madrasah, kena tangkap. Maka pemimpin zalim ini sentiasa ada. Ataupun juga kerana hujan lebat. Hujan lebat yang melampau sehingga menjadi banjir, hujan yang tidak berhenti. Maka juga boleh solat di rumah. Ataupun kita ada orang-orang yang rapat yang dah berada dalam sakaratul maut. Atau sakit yang tidak boleh ditinggalkan. Maka boleh solat di rumah. Sebagaimana kita sebut tadi, Abdullah bin Umar solat di rumah. Dan pahalanya macam solat berjemaah. Ini tentang yang berkait dengan solat fardu. Adapun solat sunat sepakat ulama ia lebih afdal di rumah. Melainkan para ulama khilaf tentang solat sunat tarawih. Apakah solat sunat tarawih itu sunat di rumah atau di masjid? Ini kalau kita sebut lelaki. Adapun perempuan sepakat ulama solat di rumah lebih afdal daripada masjid. Allahumma illa melainkan kalau di masjid itu ada ceramah, ada kuliah. Kerana dia nak kuliah tadi. Tapi sekadar nak sembahyang je kat rumah dia lebih afdal. Bukan kita kata tak boleh pergi masjid. Dia boleh pergi masjid. Tapi pahala yang lebih besar. Kalau dia kata, Ustaz, saya kalau solat kat rumah macam tak kosong sangat. Kalau solat masjid ni imam baca sedap, saya pun boleh baiki hafazan saya, baiki tilawah saya. Ada benda yang nak manfaat, okey dia boleh solat di masjid. Atau dia mungkin dah tak ada komitmen dengan anak-anak. Maka dia pun baik solat di masjid. Tak ada komitmen dengan anak-anak. Yang ada komitmen dengan anak-anak, tak payahlah buat anak-anak ke masjid. Sehingga bising mengganggu jemaah, tak perlu. Solat di rumah. Dia dapat pahala yang besar. Cuma orang kita kan tuan-tuan, dia memang suka ke masjid sebab dia ada benda lain yang menjadi kecenderungan dia. Tapi saya bercakap tentang afdal. Kita bukan bercakap boleh tak boleh. Umum, wanita boleh ke masjid untuk solat. Atau kalau suaminya melarang, dia tetap boleh pergi. Dan suami tidak ada hak melarang isteri pergi ke masjid. Walaupun pada keadaan masjid itu tak afdal dia pergi, berbanding di rumah. Sebab ada nas yang jelas, Nabi kata, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kamu menghalang isteri-isteri kamu untuk keluar ke masjid. Tak boleh. Bahkan ia tidak termasuk dalam nusyus. Kalau isteri itu keluar tanpa izin suami untuk ke masjid, dia tak anggap nusyus. Ini kalau dia ke masjid untuk solat. Kalau dia ke masjid sebab dia nak lepak tu tak boleh. Saat saya pergi juga masjid, niaga kat masjid. Itu nusyus. Ini kalau dia ke masjid untuk solat. Maka tak boleh suaminya melarang. Baik, tentang khilaf ulama, bagi lelaki apakah afdal solat tarawih di masjid atau di rumah? Sebahagian ulama seperti Imam Malik, Imam Abu Yusuf dan sebahagian ulama Syafi'i menyatakan bahawa di rumah lebih afdal daripada masjid. Kalau dia kuat untuk solat di rumah. Dia kuat maksudnya tak adalah dia jadi lara waktu solat. Dia kuat, dia boleh buat 11 rakaat, 20 rakaat dengan baik. Dia boleh buat 8, 20 dengan baik. Ya, ada orang tuan-tuan bila dia solat kat rumah, diskaunnya banyak. Maksudnya kurang lah. Kat masjid rajin. Bila kat rumah jadi malas sikit. Yang ni elok solat kat masjid. Tapi kalau kat rumah dia memang rajin macam biasa, maka sebagian ulama kata solat tarawih di rumah lebih afdal berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Fa'alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Hendaklah kamu solat di rumah kamu kerana sebaik-baik solat seorang lelaki itu di rumahnya melainkan solat fardu. Ini kita solat tarawih. Tetapi kebanyakan para ulama, aktsar a'immah, artinya jumhur ulama menyatakan solat tarawih di masjid lebih afdal. Kerana Nabi SAW solat tarawih di masjid. Walaupun Rasul sembahyang hanya beberapa malam, tapi Nabi meninggalkannya bimbang takut solat itu difardukan. Namun Nabi pada peringkat awal, Nabi solat tarawih di masjid. Dan buktinya para sahabat, selepas Rasulullah wafat, mereka solat di masjid secara bersendirian. Sehingga datang Umar Al-Khattab menghimpunkan mereka dan melantik seorang sahabat menjadi imam. Itu Ubay bin Ka'ab. Tengok ni tarawih sini seorang, ni seorang. Kata Umar Khattab, baik kita kumpul solat berjemaah. Pada solat seorang-seorang. Maka disuruh Ubay bin Ka'ab, sahabat yang pakar Quran, menjadi imam. Ini menunjukkan bahawa pemimpin, Umar Khattab itu pemimpin yang dituntut cuma menjadi imam solat fardu. Adapun solat sunat boleh bagi pada orang lain. Kalau kita dah Awak ke Umar, Uthman, Ali.
hatta Hasan, hatta Muawiyah, semua mereka ni pemimpin yang jadi khalifah. Bila mana solat fardu mereka menjadi imam. Tapi bila mana solat sunat, lalu mereka menyuruh orang lain. Kerana pemimpin dia kena jaga solat fardu, keutamaan dia. Ada pun solat sunat, kan dia mungkin ada urusan-urusan lain, maka diberikan pada orang lain untuk jadi imam. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Bani Israel untuk sembahyang di rumah dengan wahyu yang diturunkan kepada Musa. Kenapa? Untuk menghalang kejahatan Fir'aun yang melakukan berbagai bentuk penindasan kepada orang-orang yang beriman di kalangan kaum Nabi Allah Musa AS dan juga sebahagian daripada kaum Fir'aun yang beriman kepada Allah. Kemudian bila melampau Fir'aun dalam kezalimannya, maka bermulalah episod yang keempat di mana Musa mendoakan kemusnahan Fir'aun. Bila Musa mula mendoakan kemusnahan Fir'aun, bila mana Fir'aun makin lama makin melampau. Dan Allah Ta'ala telah memberitahu bahawa Fir'aun ini tidak akan beriman lagi. Sebab para Nabi, kerja mereka ni dakwah. Mereka tidak boleh bersegera doa biar musnah orang kafir, tidak. Mereka akan berdakwah dalam satu tempoh, dalam satu masa yang panjang. Dan sekiranya dakwah mereka ternyata memang ditolak. Sebagaimana kisah Nabi Nuh, sesudah beratus tahun berdakwah, memang Allah Ta'ala dah beritahu kepada Nabi Allah Nuh AS bahawa mereka tidak akan lagi beriman. Memang degil. Maka tiba masa Nabi Allah Nuh doakan kemusnahan kaumnya dengan firman Allah Ta'ala, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, musnahkan semua orang kafir sehingga mereka tidak ada negeri lagi. Yang mereka tidak ada tanah air. Wala yalidu illa fajiran kaffara. Mereka ni kalau lahir anak, anak pun dah jadi kafir. Padahal tuan-tuan secara umum, anak ni kalau lahir, fitrahnya di Islam. Baru lahir. Tapi nak beritahu teruknya kaum Nabi Nuh, lahir-lahir dah kafir dah. Maksudnya sudah ditarbiah oleh mak ayah dia untuk memusuhi Nabi Nuh. Sudah diceritakan. Kata bila budak ni daripada kecil membesar dengan dimomokkan oleh mak ayah tentang kejahatan sesuatu, maka dia akan terus membesar dengan cara tu. Sebab mak ayah ni membentuk kain putih ini. Itu berlaku pada Nabi Nuh. Dan itu juga berlaku kepada Musa AS. Sampai peringkat memang terlalu keras, jahat, maka Nabi Allah Musa mengangkat tangan. Dan diaminkan oleh Harun. Dan ini tentang syariat, doa dan diaminkan. Sebahagian doa, sebahagian mengaminkan. Doa berjemaah bukanlah bid'ah. Ia termasuk perkara yang disyariatkan. Dan kisah Musa ini menjadi satu bukti jelas. Di mana Nabi Allah Musa didoa, Nabi Allah Harun mengaminkan. Sebab amin juga memberi maksud doa. Sebab kalau makmum menyebut amin, apa maksud amin? Ya Allah mustajabkan. Ya Allah mustajab. Lafaz amin itu sendiri doa. Bukan lafaz amin itu sekadar respon pada doa yang dibaca oleh imam. Tapi ia juga doa memberi maksud mustajabkan. Allah mustajabkan. Maka Nabi Allah Musa doa. Apa yang Nabi Allah Musa doa? Nabi Allah Musa doa kepada penyebab kekufuran Fir'aun. Apa dia? Kekayaan. Harta benda. Ini menunjukkan antara senjata untuk menyesatkan manusia ialah harta. Kerana itu orang Islam kena punyai senjata yang sama untuk menyebarkan hidayah, yakni harta. Orang kafir gunakan harta untuk menyesatkan manusia. Maka orang beriman juga kena gunakan harta untuk membina kembali manusia. Menunjukkan jalan yang benar. Sebab itu pertarungan kita bukan sekadar pertarungan akidah, keyakinan. Ia juga pertarungan alat-alat yang dimiliki, senjata yang dimiliki. Kalau hari ini orang-orang kafir, mereka ada senjata macam-macam. Itu juga kewajiban orang Islam untuk menyediakan senjata yang macam-macam. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kamu menyediakan segala kelengkapan kekuatan kamu untuk melawan mereka. Perkara sama juga, kalau hari ini orang kafir mereka memperkayakan, memperkuatkan ekonomi, umat Islam juga kena menguatkan benteng ekonomi mereka untuk melawan dakwah ini. Supaya institusi dakwah ini berkembang, kuat. Ya, kerana dakwah memerlukan wang. Atau kalau kita tengok Rasulullah bila berdakwah, di belakangnya Khadijah yang menyalurkan keuangan yang banyak. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq. Demikian sahabat-sahabat korporat seperti Az-Zubair bin Awam, seperti Talha bin Ubaidillah, seperti Uthman bin Affan, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semua orang kaya yang membentengi dakwah Nabi SAW. Bahkan ketika mana Rasulullah berhijrah, Az-Zubair masih berdagang di Syam mencari kekuatan ekonomi.
Yang bila Rasul berhijrah, sebelum Nabi sampai ke Madinah, maka Az-Zubair datang daripada Syam, membawa pakaian baru untuk Rasul pakai, untuk sama-sama masuk di Madinah. Walaupun dalam keadaan penindasan, Zubair tetap pergi berdagang di Syam. Untuk menunjukkan bagaimana peranan harta. Baik, Nabi Allah Musa tahu, yang jadikan Fir'aun sombong, jahat, berkuasa, harta. Maka Nabi Allah Musa berkata, wa qala Musa, dan Musa berkata, yakni berdoa, Rabbana, Tuhan kami, innaka ataita Fir'aun, engkau telah mengurniakan kepada Fir'aun, wa mala'ahu, dan pemimpin-pemimpin Fir'aun, zinatan, segala perhiasan, wa amwalan, dan segala harta, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia mereka ini. Rabbana, ya wahai Tuhan kami, liyudillu an sabilik, mereka menggunakan semua itu untuk menyesatkan jalanmu, untuk menjadi sesak dan menyesatkan manusia dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah ya Tuhanku, itmis ala amwalihim, maksud itmis arti binasakan harta, binasakan hartanya. Washdud ala qulubihim, tutup pintu hatinya. Jadi jahat sangat ya Allah, jangan beri dia kemuliaan iman. Yang pertama, itmis ala amwalihim, binasakan seluruh hartanya. Maka datang belalang, maka datang taufan, maka datang segala bentuk penyakit-penyakit kepada tumbuh-tumbuhan. Dan juga taufan yang menghancurkan harta bani Fir'aun dan juga pemimpin-pemimpin Fir'aun sehingga mereka menjadi fakir. Habis harta mereka, habis kebun-kebun, ladang-ladang mereka, semuanya dimakan oleh belalang. Habis keselesaan hidup mereka. Ini tilam-tilam mereka, kapet mereka penuh dengan kutu-kutu, penuh dengan pepijat, menjadikan mereka tidak selesa dengan hiasan atau kemewahan mereka. Mewah mereka, harta mereka, semuanya didoakan oleh Nabi Allah Musa biar dimusnahkan. Dan ini menunjukkan dalil tentang pemboikatan ekonomi kepada setiap orang yang musuh Islam. Mana-mana orang musuh Islam, tuan-tuan, kita kena boikot ekonomi dia. Bukan sekadar boikot dengan doa sebagaimana Musa buat. Sebagai consumer, sebagai pengguna, sebagai mustahlik. Maka kita tak boleh beli barang-barang orang yang ternyata, organisasi yang ternyata menyerang Islam, memusuhi Islam. Adapun kalau dia orang kafir tapi dia tak musuh Islam, dia bukanlah organisasi, dia bukanlah pertubuhan, dia bukanlah perniagaan, dia bukanlah syarikat untuk menindas Islam, maka dia tidak termasuk. Kerana harus bermuamalah dengan orang bukan Islam. Tapi kalau kita memang kenal mereka organisasi, mereka jaringan ekonomi yang memusuhi Islam, maka umat Islam tengok, Musa doa biar hancur. Apa makna kalau kita doa kemudian kita beli? Saya amat doa Musa je tapi beli juga. Tak boleh. Kerana doa yang benar itu, dia akan datang dengan tindakan. Seorang bila doa nak kaya, dia akan datang tindakan rajin dia mencari bekerja. Seorang bila dia doa, ya Allah siapkan tubuh badan aku, dia akan diilhamkan untuk dia rajin berusaha berubat. Sebab setiap doa yang benar akan menghasilkan gerakan yang benar. Kalau doa, ya Allah aku nak kaya, kemudian lepas tu tidur lepas subuh. Lepas tu bangun kejap, makan-makan, tidur pula lepas subuh. Bangun kejap tidur, lepas tu sambung doa, ya Allah aku nak kaya. Lepas tu sambung pula tidur dan kuliah. Lepas tu, kalau begitu, itu bukan doa yang dimustajabkan. Kalau doa yang mustajab itu bila tuan-tuan berdoa, kesan mustajab, kita bersemangat nak buat. Saya doa, ya Allah bila saya berjaya cemerlang dalam peperiksaan, misalnya. Maka saya pun jadi rajin nak baca buku, ulang kaji, tulis nota. Saya doa, ya Allah Tuhanku, kurniakan saya untuk menjadi berjaya dalam perniagaan. Maka jadi saya dapat idea yang bagus, saya dapat cara bertemu dengan orang-orang yang bagus, seka yang bagus. Lalu saya bina jaringan perniagaan yang baik. Seorang berdoa, ya Allah berilah tumbuh-tumbuhanku subur, biar menumbuhkan buah. Biar pokok durian kita tanam 3 bulan dah berbuah. Biar macam tu, cepat. Maka apa kita buat lepas doa? Kita pun rajin siram, kita pun rajin letak baju, kita pun rajin bercakap dengan pokok durian sekali bila kau nak berbuah. Cakap lagi. Kenapa tuan-tuan sekalian? Bila kita doa tu benar, dia berlaku satu tindakan-tindakan yang tersusun. Sebab itu Nabi Allah Musa bila dia doa, menjadikan doa tadi disusuli dengan tindakan. Dia tak guna kalau kita doa biar orang kafir musnah ekonomi, tapi kita masih pengguna. Kita kat Malaysia ni tuan-tuan, 70% pengguna orang Islam. Yang mengayakan orang kafir orang Islam. Kalau tak ada orang Islam, orang kafir tak kaya. Yang jadikan toke-toke motor di kawan kafir kaya sebab orang Islam beli motor. Sebagainya pergi merempik, sebagainya pergi kerja.
Ya, kalau tak ada orang Islam yang tak merempik ni, maka orang kafir tak laku je orang tu. Bukan suruh merempik, nak beritahu bagaimana pengguna Islam mengayakan orang kafir. Orang kafir di negara ini, misal, dia tak akan kaya tanpa orang Islam yang menggunakan produk dia. Sebab itu benda tu kita kena tahu. Bukan kita sebut baik ekonomi secara membabi buta, bukan. Tetapi kita patut ada semangat untuk membina ekonomi kita umat Islam. Dan memberi amaran kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Kalau kita bersedia boikot ekonomi dia. Kalau dia hidup nak berniaga, nak cari makan, kita tak kata. Kalau dia nak musuh Islam, mulutnya terus menghina Islam, kita tak boleh berlembut dengan mereka. Sebagaimana Musa doa, biar musnah harta Fir'aun. Dan kemuncak, Nabi Allah doakan pada Fir'aun, usjud ataupun wasjud ala qulubihim. Ya Allah, engkau meterai hati, tutup hati dia. Biar mati kufur. Kenapa Musa suruh macam tu? Kan kena dakwah. Ya, kerana tempoh dakwah sudah tamat. Nabi Allah Musa mengetahui bahawa Fir'aun tidak beriman lagi. Sebab itu Nabi Allah Musa doa, tutup pintu hati. Jangan lagi. Fala yu'minu, supaya mereka tidak beriman. Hatta yarawul azab al-alim. Sehingga mereka mati, lalu dikenakan azab yang pedih. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Qala qad ujibat da'watukuma. Allah berkata, telah dimustajabkan doa kedua-dua kamu. Dalam ayat ini disebut yang doanya Musa. Perkataan disebut qala Musa, qala Musa. Mana? Kenapa disebut doa kedua-dua kamu? Harun yang saya sebut tadi, dia mengaminkan. Orang yang doa dengan orang mengaminkan, dianggap sama-sama berdoa. Sebab itu tuan-tuan, bila orang jadi imam, tak patut dia doa untuk diri dia. Dia kena doa berjemaah lah. Maksudnya ialah, kalau kita jadi imam, kita doa. Biar doa kita ada kalimah menunjukkan untuk kita bersama. Jangan dia doa untuk minta dengan dia. Untuk dia je. Kalau dia doa, Rabbi habli min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakan untuk aku. Tak boleh dia saja. Semua. Rabbi hablana, kita sebut Rabbana hablana. Ya Tuhan, Tuhan kami kurniakan pada kami. Sebab yang kita mohon ni, kita mewakili suara orang ramai. Sebab itu bila kita baca kunut, kalau seorang Allahumma hdini. Dah ramai kita jadi imam, Allahumma hdina. Yang belakang kata amin. Kita sebenarnya sama-sama doa. Si imam jangan mengkhianati amanah makmum. Bila makmum suruh kita jadi imam, maknanya kita kena pandai guna dhamir, ganti nama yang menunjukkan sama-sama minta, bukan kita seorang minta. Jangan kita pula nanti kita jadi imam, kita doa, Ya Allah kayakan aku. Makmum belakang amin. Rupanya minta untuk dia je seorang. Keluar dia seorang kaya, makmum belakang miskin, apa kedan. Rasa doa tu, bunyi kaya-kaya tu macam kita juga boleh. Rupanya imam doa untuk dia je. Siap sebut nama dia. Kita belakang tak dengar, amin je lah. Jadi sebab tu imam, dia menguatkan suaranya untuk beritahu dia ni pemikul amanah, dia doa untuk semua. Untuk dia, untuk makmumnya. Maka kita bila sebut amin tu berbaloi ya. Sebab doa tu untuk kita juga. Jadi jangan sampai dia cuma doa untuk dia je. Maka ini kita katakan khianat pada amanah. Maka bila Nabi Allah Musa doa, Harun mengaminkan, maka Allah berkata, telah dimustajabkan doa kedua-dua kami. Artinya doa yang mengaminkan dianggap sebagai dua-dua berdoa kepada Allah Ta'ala. Fastaqima, maka teruskan dakwah kamu. Teruskan dakwah. Wala tattabi'an, jangan kamu berdua mengikut sabila, jalan alladzina la ya'lamun, orang-orang yang bodoh dan tidak tahu, tidak mengerti. Setengah ulama menyatakan daripada tempoh Nabi Allah Musa berdoa dan diaminkan oleh Nabi Allah Harun, kata Muhammad bin Ka'ab dan Ali bin Husain selama 40 hari. Selepas 40 hari Nabi Musa berdoa, maka Fir'aun pun habis harta dia. Semua musnah harta dia. Selepas 40 hari. Di sini nak beritahu, dalam berdoa kita kena sabar. Hatta para Nabi pun taklah doa terus jadi. Ada satu tempoh. Sebab itu dalam menunggu tempoh tadi Allah kata pada Musa apa dia? Allah Ta'ala kata pada Musa dan Harun, fastaqimah. Teruskan istiqamah buat baik. Istiqamah dalam dakwah. Istiqamah dalam menyebarkan kebenaran. Wala tattabi'an. Jangan sesekali kamu cenderung pada jalan orang yang bodoh. Maknanya tuan-tuan terus bekerja. Kita bila doa pada Allah, jangan tunggu bila Tuhan nak mustajab. Jangan. Terus bekerja. Terus bertindak. Yang doa-doa, yang kita ni terus buat. Supaya apa? Supaya kita katakan ada insijam, ada keseragaman antara doa dan tindakan kita. Maka Allah akan mempercepatkannya, Allah akan memperkenankannya. Maka ini episod keempat
dalam surah Yunus, kita katakan gambaran sebelum kita masuk episod yang kelima, Musa dan Firaun bermula perdebatan di istana sehingga pergi kepada medan yang lebih besar pada hari perayaan lawanan dengan ahli sihir. Kemudian kita katakan pada peringkat yang ketiga di mana kaum Nabi Allah Musa ini sebahagian mereka beriman dan takut dengan tindakan Firaun dan juga pemimpin Musa ajar buat solat di rumah, mengadat, tindak lakukan perintah Allah di rumah. Kemudian episod keempat bagaimana Musa berdoa dan diaminkan oleh Harun supaya dimusnahkan. Maka Allah akan cerita pada episod yang kelima nanti tentang bagaimana kemusnahan berlaku kepada Firaun dan pada pemimpinnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.